Hai, nama saya Hana. Saya berasal dari latar belakang keluarga yang tradisional dan mewarisi kepercayaan nenek moyang saya sejak turun-temurun. Sepanjang hidup saya mengikuti agama dan kepercayaan yang dianugerahkan oleh keluarga saya dengan tekun dan setia. Walaupun saya sentiasa berdoa kepada Tuhan yang disembah oleh keluarga saya, hati dan fikiran saya selalu resah. Suatu hari melalui pekerjaan saya telah berkenalan dengan beberapa orang Kristian. Dari sana saya mula tertarik dan ingin tahu tentang kepercayaan mereka dan mula bertanya kepada mereka tentang gaya hidup Kristian. Maksudnya seperti salib, konsep Trinity dan juga sebagainya. Pada suatu hari saya melawat gereja mereka. Dalam perjalanan ke sana, hati saya diselubungi kegelisahan. Namun sebaik sahaja saya melangkah masuk ke gereja, perasaan tenang dan damai sejahtera memenuhi saya. Saya begitu kagum dengan layanan mesra dan baik yang saya terima daripada orang-orang di gereja. Saya cuba membaca Alkitab. Saya diserbu rasa takut dan bersalah kerana ini adalah buku suci agama lain. Namun pada kali kedua saya membaca Alkitab, sesuatu yang aneh berlaku. Asap putih nipis muncul di bilik, diikuti bau wangian yang tidak pernah saya hidu sebelum ini. Kemudian saya dipenuhi perasaan damai sejahtera. Sejak hari itu, saya tidak lagi berasa takut membaca Alkitab. Lalu saya pun membaca bab demi bab dari Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru sehingga habis. Semakin kerap saya membaca Alkitab, saya semakin melihat perubahan dalam pribadi saya. Hati saya menjadi lebih penyayang dan lebih tenang. Sedikit demi sedikit, saya mula jatuh cinta dengan Yesus. Tetapi banyak soalan yang muncul dalam benak saya, terutamanya, adakah Yesus benar-benar Tuhan? Soalan ini terjawab bila saya membaca ayat Alkitab dalam Yohanes bab 10 ayat 30, di mana Yesus sendiri berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Banyak lagi ayat-ayat lain yang saya temui yang menjelaskan kepada saya bahawa Yesus adalah Tuhan, bukan manusia semata-mata. Saya mengambil masa yang panjang untuk merenungkan sama ada saya mahu mengikuti Yesus, kerana banyak hal yang perlu saya pertimbangkan sebelum mengambil langkah yang besar ini. Saya sedar keluarga saya tidak akan menerima baik keputusan saya. Namun, akhirnya saya membuat keputusan untuk menerima Yesus dalam hidup saya. Pada suatu hari saya pergi untuk menghadiri persekutuan di gereja. Terdapat ramai orang beratur untuk masuk ke dalam bangunan gereja itu dan seorang padri berdiri di pintu masuk untuk menyambut dan memberkati setiap orang yang berbaris dengan menyentuh dahi mereka. Semasa saya beratur menunggu giliran saya teringat akan sebuah mimpi yang saya alami 8 tahun yang lalu. Dalam mimpi itu, ada juga seorang padri di pintu masuk yang memberkati setiap orang dengan cara yang sama. Mimpi saya tepat-tepat mirip saat saya pada masa itu. Saya sangat kagum. Tuhan telah memberi saya petunjuk untuk mengesahkan dan meyakinkan saya akan jalan yang saya pilih. Bukan itu saja, Tuhan juga telah memberi saya suatu mimpi istimewa lebih daripada setahun sebelum saya menerima Yesus. Dalam mimpi ini, saya dapat melihat diri saya sedang terbaring di atas lantai dan seluruh badan saya berlumuran darah segar. Pada masa itu, saya tidak memahami apa yang sedang berlaku. Saya dalam ketakutan kerana saya fikir bahawa saya sudah mati. Setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, baru saya dapat memahami makna mimpi saya.
Rupa-rupanya darah yang mengalir meliputi seluruh badan saya itu adalah darah Yesus. Hanya darah Yesus yang dapat mencuci dosa kita. Hanya darah Yesus dapat membawa pengampunan dosa kita. Selain dari diri saya, Tuhan juga bekerja dalam hidup anak-anak saya. Salah seorang anak saya tidak senang hati mengikut saya ke gereja. Dalam masa dia merasa ragu, Tuhan sendiri yang melawatnya melalui sebuah mimpi. Dia bermimpi ada satu cahaya merah yang muncul di depannya. Cahaya itu mula bergerak ke arah sebuah bangunan. Lalu anak saya mengikuti cahaya itu, masuk ke dalam bangunan itu. Cahaya merah itu kemudian membawanya turun tangga sampai ke sebuah bilik bawah tanah. Apabila dia membuka pintu itu, cahaya merah itu bertukar menjadi cahaya putih. Di dalam bilik itu, dia melihat Yesus berdiri dan cahaya terang bersinar dari Yesus. Di depan Yesus, ibunya yaitu saya dan adiknya melutut dan Yesus memberkati kami berdua. Sejak mengalami mimpi yang luar biasa ini, anak ini mula berubah dan ingin menyertai saya ke gereja. Malangnya pada suatu hari, keluarga saya mendapat tahu tentang iman baru saya. Saya menghadapi tantangan yang hebat. Perhubungan saya dan suami saya terjejas teruk dan rumah tangga kami retak. Pada masa itu saya banyak merenung tentang iman baru saya dan pengorbanan yang harus saya lalui jika saya tetap mengikuti Yesus. Namun saya juga sedar betapa banyak Yesus telah mengubah hidup dan pribadi saya. Saya tetap terus membaca Alkitab dan dari hari ke hari, iman saya semakin terbina dan bertambah kuat. Dengan ini, jiwa saya berjaya menaluki segala ketakutan dan akhirnya saya memiliki ketabahan untuk tetap berdiri teguh dalam Yesus, biarpun cabaran yang saya hadapi. Suami saya berhenti menyara hidup saya dan keluarga saya memutuskan hubungan dengan saya. Saya mengambil keputusan berpindah dan memulakan hidup baru di tempat yang jauh dari suami dan keluarga saya. Bermulalah satu babak baru dalam hidup saya, di mana saya perlu berdikari dan juga menanggung hidup anak-anak dan diri saya sendiri. Namun disebabkan wabak penyakit yang melanda pada ketika itu, saya tidak dapat mencari pekerjaan untuk menjana pendapatan sendiri. Wang yang saya miliki pula tidak dapat bertahan lama. Saya cuba berjimat cermat dengan membeli ubi kentang sahaja sebagai makanan kami. Selama sebulan kami sekeluarga hanya makan ubi kentang. Puji Tuhan, walaupun anak-anak saya muda, mereka tidak merungut bosan makan. Akhirnya saya dan anak-anak saya kehabisan makanan dan wang di tempat baru ini. Gereja yang saya lawati ditutup kerana wabak itu dan saya tidak dapat menghubungi sesiapa untuk mendapat bantuan. Tiada siapa dapat menolong kami pada masa itu. Selepas berlaparan selama 24 jam, anak-anak saya memandang saya dengan wajah sayu dan air mata yang berlinangan. Mama, kami sangat lapar, mereka mengadu. Sebab sungguh hati saya sebagai seorang ibu mendengar ini. Saya tidak sanggup melihat anak-anak saya menderita sebegini. Lalu saya keluar dari rumah dan menangis. Bapa Syurgawi, saya berdoa, Engkaulah Tuhan pembekal. Anak-anak saya lapar dan saya tidak tahan melihat kelaparan mereka. Ambillah jiwa kami, kerana hanya badan yang berasa lapar dan sakit. Namun jika Engkau panjangkan hidup kami, berikanlah kami makanan. Saya berjalan tidak tentu hala sambil berdoa dan melihat sekeliling dengan harapan. Tiba-tiba mata saya terpandang 1-2 shilling di atas tanah. Lalu saya bergegas mengutipnya.
Tidak lama kemudian, saya terjumpa satu lagi duit shilling. Maka saya terus berjalan mencari-cari duit shilling. Tanpa disedari, saya berjalan sejauh beberapa batu sehingga tiba di kedai runcit kecil. Bila saya masuk ke dalam kedai runcit itu, saya gembira melihat bahawa jumlah wang shilling kutipan saya tepat-tepat mencukupi untuk membeli 1 kg beras. Apabila saya menghulurkan wang-wang shilling itu kepada pekedai untuk membayar harga beras, pekedai itu memberitahu saya biasanya dia tidak menerima nilai mata wang yang sebegitu kecil kerana ianya tidak banyak digunakan lagi oleh orang pada zaman itu. Namun demikian, dia bersetuju menerimanya dari saya sebagai pertukaran dengan beras. Saya sungguh bersyukur dengan kebaikannya. Tuhan telah membuka hatinya untuk menolong saya. Setibanya di rumah, saya memasak nasi dan membiarkan anak-anak saya makan sehingga kenyang sebelum saya makan. Mereka begitu lapar sehingga tiada nasi langsung yang tinggal untuk diri saya. Oleh itu, saya minum air untuk mengenyangkan diri dan tidur dalam kelaparan. Semasa saya tidur, saya bermimpi diri saya sedang memegang pinggan yang besar berisi makanan yang lazat sambil menjamah makanan itu. Ianya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Rasanya sedikit manis dan unik. Tidak pernah saya rasai apa-apa seperti ini dalam hidup saya. Apabila saya bangun keesokan hari, saya masih dapat merasai makanan itu dalam mulut saya. Rasanya sungguh ketara sampai saya mencari-cari sekeliling saya di mana datangnya makanan ini. Namun saya tidak menemui apa-apa makanan pun. Barulah saya sedar bahawa ia adalah mimpi. Yang ajaibnya, rasa lapar yang saya alami sebelum ini kini lenyap begitu saja. Sekali lagi, Tuhan telah melakukan suatu mukjizat dalam hidup saya. Ini berterusan selama 6 hari berturut-turut. Selama 6 hari, saya langsung tidak makan apa-apa makanan fizikal, hanya makanan dalam mimpi saya. Dan dalam 6 hari itu, setiap hari bila keluar rumah, saya berjumpa jumlah wang shilling yang lebih kurang sama untuk membeli beras bagi anak saya. Pada hari ketiga, saya mengadu kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya dapat menikmati makanan yang lazat pada waktu malam. Tetapi anak-anak saya masih lapar. Mereka perlu menunggu saya mencari makanan di luar sebelum mereka boleh makan. Saya tidak mau makanan yang baik hanya untuk diri saya sendiri. Saya ingin makanan yang baik juga untuk anak-anak saya. Pada hari ketujuh, saya berputus untuk tidak keluar dari rumah pada hari itu. Saya akan menunggu sehingga Tuhan menghantar makanan untuk kami, kerana saya mau mempercayainya. Kemudian, padri dari gereja yang pernah saya lawati menghantar beg makanan yang penuh dengan makanan yang cukup untuk menampung kami sekitar sebulan. Makanan yang kami dapat pada hari itu sangat sedap. Ada coklat dan kek yang digemari anak-anak saya. Sudah berbulan-bulan mereka tidak berpeluang menikmati makanan seperti ini. Malam itu pula, seorang saudara menelefon dan memberitahu bahawa dia akan membayar sewa rumah kami. Saya begitu terharu dengan segala yang berlaku dan penerobosan yang diterima dalam situasi mencabar kami. Dengan penuh kesyukuran, saya berlari ke bangunan gereja. Terdapat gambar Yesus yang bergantung di dinding dan saya menangis di sana. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pemberi rezeki. Walaupun saya mengeluh selama berhari-hari bahawa Engkau tidak menyediakan makanan untuk kami. 7 hari dan 6 malam saya berpuasa.
pada hari ketujuh, saya sekali lagi menerima mukjizat luar biasa dari Tuhan. Sejak dari itu, kami menerima segala keperluan kami dari Tuhan secara berterusan. Kami tidak pernah berlapar lagi, dan kini kami disekelilingi oleh orang-orang yang baik dan sentiasa membantu kami. Anak-anak saya dapat sambung bersekolah semula. Di sana mereka dihidang makanan yang baik dan berkhasiat, pelbagai jenis makanan lazat. Anak-anak saya telah banyak menderita bersama saya, tetapi kami berdiri bersama dalam iman kami. Sekarang saya telah berhenti meminta daripada Tuhan, kerana Dia tahu apa yang baik yang saya perlukan, dan Dia akan sentiasa menyediakannya. Saya telah mengalami banyak keajaiban Tuhan dalam hidup saya, dan bersyukur kerana mempunyai Bapa di syurga yang pengasih dan penyayang yang menjaga saya. Yesus yang mati untuk dosa saya dan bangkit semula, Dia yang hidup selama-lamanya kini aktif bekerja dalam hidup saya hari ini. Saat saya berada dalam kegelapan, ketika itu Tuhan menunjukkan kepada saya hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh manusia melalui mimpi saya dan anak saya. Bahkan Yesus sendiri menampakkan diri kepada anak saya melalui mimpi. Itulah Yesus yang hidup selama-lamanya.